Hadi dakwa haram perpaduan tanpa petunjuk Allah. Terkejut, Zuraida ditendang keluar parti sendiri. Tun M masih tak yakin kemampuan Anwar takbir negara. Inflasi mencanak naik ketika zaman Muhyiddin. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengingatkan hanya perpaduan yang mengikut hidayah petunjuk Allah sahaja akan membawa berkat, berwawasan kukuh dan kekal daripada dunia hingga akhirat. Adapun perpaduan tanpa petunjuk Allah SWT tersebut adalah diharamkan disebabkan oleh kerapuhannya, ikatannya yang membawa padah di dunia dan akhirat kerana pelaksanaannya tidak berprinsipkan akidah dan tidak mempunyai konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mengawal kehidupan manusia serta pergaulannya dalam bermasyarakat. Hal ini disebabkan tiada asas akidah untuk mengawal diri dan tidak berakhlak, katanya pada hantaran di media sosial. Abdul Hadi menerusi hebahan mingguan minda Presiden PAS menjelaskan konsep perpaduan yang wajib dan haram di dalam Islam tanpa menyentuh secara langsung politik negara. Katanya Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW selaku pemimpin negara agar menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk yang tertinggi di samping dirinya sendiri yang menjadi teladan. Rasulullah SAW melaksanakan konsep perpaduan ketika menegakkan negara di Madinah dengan menyatukan penganut Islam dalam kalangan muhajirin yang datang daripada luar Madinah dan Ansar penduduk asal Madinah. Kemudiannya diikuti pula dengan penyertaan golongan bukan Islam yang tidak ekstrim dan berdamai dengan pelbagai agama sama ada dari Madinah dan dari luarnya. Mengikut sempadan yang telah ditetapkan, mereka semua termasuk dalam kalangan bukan Islam yang tidak bermusuh terhadap Islam, penganut dan negaranya. Semuanya telah dirakamkan dalam Saifah Madinah iaitu Piagam Madinah yang terkenal, katanya. Menurut Abdul Hadi, konsep perpaduan yang menerima Islam memimpin, hukum Islam adalah tertinggi bagi menyelesaikan semua masalah yang berlaku dengan adil dan saksama. Kita menyaksikan ideologi yang memimpin kerajaan perpaduan berasaskan bangsa, ekonomi, sempadan wilayah, kerjasama pertahanan dan keamanan. Sangat singkat masa bertahannya. Hal ini demikian kerana kepimpinan tidak boleh mengawal nafsu manusia yang tidak dikawal oleh akal dan ilmu yang berpandukan iman atau akidah yang menjadi petunjuk Allah pencipta alam, katanya tanpa merujuk secara khusus kerajaan perpaduan yang dimaksudkannya itu. Pun begitu Abdul Hadi sebelum ini pernah menyatakan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan kerajaan perpaduan, sebaliknya cuma kerajaan minoriti. Abdul Hadi juga mendakwa Parti Bukan Islam DAP mempunyai lebih banyak suara dalam kerajaan ketika menjelaskan kenapa Perikatan Nasional menolak saranan Yang di-Pertuan Agong supaya gabungan itu membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Ini meskipun daripada 148 ahli parlimen yang menyokong Anwar sebagai ahli parlimen, wakil rakyat Melayu merupakan jumlah paling ramai dengan 50 daripada mereka adalah berketurunan Melayu. Ini diikuti oleh ahli parlimen Cina dengan 43 orang, Bumi Putera Islam dari Sabah dan Sarawak 27, Bumi Putera Bukan Islam dari Sabah dan Sarawak 16 dan India atau kaum-kaum lain 12. Masa untuk bekas ahli parlimen Ampang Zuraida Kamarudin dan sekutunya dalam Parti Bangsa Malaysia PBM hampir tamat. Mereka dikatakan berdepan penyingkiran automatik pada tengah malam sekiranya gagal menjawab surat tunjuk sebab yang dihantar minggu lepas. Bagaimanapun Presiden PBM Ladi Seng menawarkan mereka jalan keluar yang lebih bermaruah ini walaupun di tengah-tengah desakan supaya dia menyerahkan kuasa kepada Zuraida. Mungkin mereka perlu berehat seketika atau berundur daripada politik. Pengundi mereka sudah menolak mereka. Sebab itu mereka kehilangan wang deposit pada pilihan raya umum ke-15. Tiada siapa yang berminat dengan pendapat mereka lagi, kata Seng di petik The Vibes. Dia juga berkata mereka perlu bermuhasabah diri. Perhimpunan Agung Tahunan PBM pada awal Oktober telah memutuskan bahawa Zuraida yang dianggap bakal presiden parti secara rasmi akan mengambil alih kepimpinan parti daripada Seng. Langkah itu kemudiannya diluluskan oleh mesyuarat Majlis Tertinggi PBM. Bagaimanapun Seng menafikan peralihan kuasa itu berlaku, berkata dia masih presiden PBM mengikut pendaftar pertubuhan. Dia kemudian mengisytiharkan mesyuarat Majlis Tertinggi PBM yang meluluskan peralihan jawatan presiden kepada Zuraida tidak sah dan menggantung jawatannya sebagai pengganti dan 12 anggota parti lain. Pun begitu, pertikaian mereka diketepikan sementara pilihan raya umum ke-15 berlangsung yang menyaksikan Seng sebagai calon PBM menang kerusi Parlimen Julai. Dalam pada itu, Zuraida dan sekutunya timbalan Presiden PBM Haniza Talha kalah PRU15 dengan hilang wang pertaruhan. Pertikaian itu timbul semula pada hujung minggu lalu dengan Zuraida dan Haniza menuduh Seng menyalahgunakan kuasanya. Surat tunjuk sebab dikatakan telah dihantar kepada Zuraida dan beberapa ahli PBM lain pada minggu lepas yang mesti mereka balas selewat-lewatnya hari ini dan kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan keahlian mereka gugur secara automatik.
Jawatan kuasa tata tertib parti sangat adil dan telah memberi mereka yang digantung ruang yang luas untuk menyatakan pandangan mereka dan untuk menjelaskan pendirian mereka, kata Seng. Pada 17 Disember, dua daripada ahli majlis tertinggi yang digantung itu telah ditarik balik penggantungannya selepas bertemu jawatan kuasa tata tertib. Apa yang penting bagi saya ialah proses parti perlu dilakukan mengikut perlembagaan parti, katanya. Pada awal 1990-an, Anwar Ibrahim dilantik oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai Timbalan Perdana Menteri sebelum bakal penggantinya itu dipecat daripada jawatannya pada 1998. Selepas lebih 24 tahun, Mahathir masih tidak percaya bekas anak didiknya itu boleh menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri. Dalam temu bual eksklusif dengan Berita Harian, Mahathir menyatakan kebimbangannya mengenai kemampuan Anwar untuk berdepan krisis kemelesetan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Kata Mahathir ini berdasarkan pandangannya terhadap prestasi Anwar sebagai Menteri Keuangan lebih 20 tahun lalu. Dalam temu bual tersebut, Mahathir mendakwa Anwar gagal mencari penyelesaian apabila krisis keuangan Asia 1997 melanda dan lebih rela mengikut pendapat tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang menurutnya berisiko menyebabkan Malaysia muflis. Pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, saya pergi cuti selama 2 bulan. Semasa saya cuti, Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri TPM diberi tanggungjawab sebagai pemangku Perdana Menteri, tetapi nampak dia tak dapat menangani masalah. Selepas itu pula berlaku krisis keuangan yang mana ringgit Malaysia turun nilainya. Pada masa itu Anwar juga menjadi Menteri Keuangan. Cara dia menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu dengan mengikuti pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat, kalau kita ikut IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tak dapat laksanakan dasar ekonomi negara kita. Tetapi Anwar tak ada cadangan yang lain selain daripada mengikuti IMF dan Bank Dunia. Sebab itu saya terpaksa ambil alih tugas Kementerian Keuangan. Saya cari jalan untuk selamatkan negara, katanya dalam temu bual eksklusif di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Krisis kewangan Asia merupakan bibit-bibit permulaan pertelagahan antara Anwar dan Mahathir. Ia berakhir dengan pemecatan Anwar pada 1998 sebelum dia dipenjarakan pada tahun berikutnya. Dalam pada itu, Mahathir berkata, kerjasama Pakatan Harapan dengan UMNO Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan perpaduan menjejaskan kepercayaan rakyat kepada janji dan pendirian parti politik. Dia menyifatkan kerjasama kedua-dua gabungan itu meremehkan janji yang dibuat kepada rakyat oleh parti politik, khususnya sepanjang kempen pilihan raya. Ini memberi gambaran seolah-olah pilihan raya tidak berkesan dalam menentukan pihak yang akan jadi kerajaan berdasarkan janji yang baik. Mereka mungkin lakukan benda yang di luar atau bertentangan janji mereka, katanya. Bekas ahli parlimen Langkawi itu turut menyifatkan kerjasama Pakatan Harapan dan UMNO sebagai perkara pelik dan mengetepikan pendirian masing-masing. Pendirian mereka iaitu UMNO ialah tidak akan terima kerjasama dengan Anwar dan DAP. Sekarang ini bukan sahaja mereka kerjasama, bahkan menyokong musuh mereka sebagai Perdana Menteri dan UMNO bekerjasama dengan DAP, katanya. Semasa langkah Sheraton, Mahathir sendiri cuba membentuk kerajaan perpaduan dengan mendapatkan sokongan semua ahli parlimen. Pada ketika itu, dia mahu membentuk kabinet berdasarkan sokongan individu di parlimen kerana enggan bekerjasama dengan UMNO sebagai sebuah parti. Idea itu bagaimanapun ditolak oleh UMNO dan PAS yang pada mulanya menyokong Mahathir. Kedua-dua parti itu kemudian memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, manakala Pakatan Harapan menarik balik sokongan mereka kepada Mahathir. Pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berhak untuk mengkritik kerajaan, terutama apabila Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengeluarkan kenyataan yang tidak meyakinkan. Bagaimanapun jelas pengendali Facebook mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sebelum mengkritik, mereka perlu tahu kadar inflasi mula mencanak naik ketika Presiden parti mereka Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih Perdana Menteri. Kadar inflasi mula mencanak naik ketika kurang jadi kerajaan bawah Muhyiddin dan terus menaik pada tempoh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika itu, ketika Menteri Ekonomi, MITI, Kewangan dan Pertanian adalah dari Bersatu juga, katanya. Beliau mengulas kritikan Ketua Penerangan PPBM, Datuk Wan Saiful Wan Jan yang menyifatkan kerajaan diterajui Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ketika ini tidak mempunyai idea untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup dihadapi rakyat. Ahli Parlimen Tasik Gelugur dilaporkan berkata, janji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyediakan cadangan penyelesaian terhadap masalah itu dalam tempoh 2 minggu juga tidak ditunaikan. Menurut Najib, kenaikan harga ayam dan telur serta kekurangan bekalan bermula pada awal tahun 2021 ketika Bersatu mentadbir dan berpanjangan sehingga hari ini. Jadi kenapa korang tak laksanakan sekiranya korang ada idea-idea bernas dan berkesan sepanjang tempoh hampir 2 tahun itu? Soal Najib. Pada Sabtu lalu, Rafizi dalam sidang media berkata, kalau harga ayam sudah mahal, orang ramai kena mengurangkan memakan ayam. Menurut beliau, perkara itu yang melibatkan tabiat ataupun sikap pengguna itu sendiri perlu ditangani walau bagaimana cara sekalipun.